نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia dan Dia mengutuskan kepada kita seorang rasul untuk menyatakan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala kirim sama dengan rasul, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi itu menjadikan kita sebagai manusia dan Tuhan berikan kepada kita sebagai kepala modal, yaitu umur seseorang. Sidang Jumaat yang dirahmati, kita sebagai Muslim, terutamanya hari ini kita kena pakat renung dan sedar kepada diri kita umur yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita, terutama iaitu umur masa muda, syabab, pemuda, yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur kepada kita masa muda ini adalah masa yang khusus, masa keistimewaan yang Tuhan bagikan kepada kita supaya kita mengfanakan, menghabiskan umur muda kita tadi itu dengan kita mentaati akan Allah ya Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menerangkan akan ini hakikah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah dan lain-lain lagi daripada sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Allah Subhanahu wa taala nak membayangkan 7 golongan daripada kalangan manusia pada hari yang tidak ada bayangan apa-apa malaikat bayangan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk meneduhkan seseorang hamba daripada hamba Allah Azza wa Jalla. Salah satu daripada perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam itu hadis, yaitu syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang dia tadi itu berdiri di atas dirinya dengan izinan daripada Allah Azza wa Jal, dia mentaati kepada Allah. Pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masa dia muda itu Allah taala jamin dalam hadis tadi, kata dia akan boleh duduk satu kumpulan puak dia di bawah naungan Arsyur Rahman pada hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan apa-apa pun pada itu hari. Yang boleh kita memikir, yang boleh kita itu ambil pengajaran daripada itu hadis, syab ni katanya alim ulama kita, terutama Imam Ibn Athir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab An-Nihayah
fi gharibil ahadith wal athar. Salah seorang daripada tokoh ulama al-muslimin yang dia berikan kalimah pemuda ni, iaitu yang dia gariskan umur 15 hingga 30. Setengah kata 15 hingga 33. Lebih daripada 33 naik ke atas, ini panggil kahlan. Bukan tua sangat, akan tetapi duk di antara sedak tubuh. Kalau tepatan kita mencakapkan lagu tu lah. Tetapi kenapa ke syarak kita tadi itu menegaskan ataupun ambil penting dengan masa yang kita tadi itu muda? Kerana orang muda tadi itulah tepat tekannya ataupun tepat yang kita nak buat ukuran, kata dia tadi itu nak bahagia hidup ataupun tidak. Sebab itulah dalam hadis satu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni darajat dia hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata, la tazalu qadamu abdi yaumal qiyamah. Kaki kita tak akan boleh bergerak, kerana setelah daripada kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal daripada kubur menujukan kepada padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ada beberapa perkara yang kita kena ulang alik, yang kita kena kerja. Seumpama kita pergi di jabatan apa mana-mana, bukan kita duduk tunggu takhisi saja. Mula-mula kita masuk, pastilah kita kena pergi ambil dulu. Kata kita ni bilangnya mana, kita ni bila masa, kemudian kita tunggu. Lepas pada tu pergi kano sehingga sudah daripada pekerjaan yang kita tadi itu mau. Begitu jugalah gambaran kalaulah kita kuasa nak mengambilkan pengajaran daripada hidupan kita. Hari kiamat begitu juga. Titi sirat kita kena naik, timbangan amalan mizan kita kena naik, semua perkara kita kena berjumpa. Tetapi kaki kita tak boleh nak bergerak sehingga ditanyakan oleh kerajaan Allah yang Azza wa Jalla empat perkara. An umrihi fima afnah. Daripada umur dia guna lagu mana? Wa an ilmihi fima amila bihi. Daripada ilmu dia amal lagu mana? Wa an malihi fi min aina iktasabta wa fima anfaq. Daripada mana harta kita dapat? Daripada mana jalan kita keluarkan harta kita? Adakah di atas jalanan kita taati kepada Allah ataupun kita deraka kepada Allah yang Azza wa Jal? Satu lagi, wa an syababihi. Daripada masa muda dia, fima ablah. Daripada apakah dia tu menghabiskan masa muda dia. Dengan sebab itu, barulah kita tadi itu bergerak menujukan kepada kejayaan. Ayyuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, kita witanam di dalam hati kita. Kita sebagai manusia, Allah Azza wa Jalla memuliakan kita di atas sekalian makhluk yang Tuhan jadikan. Tetapi kenapakah Allah Subhanahu wa taala rayak kepada kita supaya kita ambil penting dengan masa muda? Kerana masa ini adalah kepala modal bagi kita. Banyak di kalangan orang yang masuk neraka, yang dia tadi itu kecewa, teriak tangis minta daripada Allah yang Azza wa Jal melepaskan dia daripada seksa. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana dia tadi itu guna masa muda dia, guna umur tak pandai. Orang kita nak guna pandai tak pandai ni kena punya ilmu pengetahuan. Kita sebagai ayah, sebagai asas bagi keluarga, pasti kita kena terbiahkan anak cucu kita witubik jadi kualiti, adanya harga diri dia, adanya harga anak kita, cucu kita di kacamata masyarakat, di kacamata timbangan agama. Bukan kita tadi itu lepas. Kerana perkara itu kalaulah kita tak kerja, nescaya kita tadi itu akan binasakan. Sebab itulah ahli neraka teriak tangis. Kemudian dia kata, berilah kami tadi itu tempoh kali yang kedua.
tempoh ni mana okat. Pula kali yang kedua. Tidak. Kita mari sekali, tempoh kita sekali. Lalu Tuhan kata, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Tak ke aku umur padamu dulu hai anak Adam? Tak ke aku utuskan kepadamu orang yang mengingati daripada ajaran aku? Apa mu tak ambil pengajaran pada itu hari? Apa mu tak minta hari ni? La takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jangan dok balah, jangan dok ngepek, jangan dok bahasa sini. Kerana dulu aku widah amaran, beridah kamteran pada masa mu hidup dari atas dunia. Mung segadega, mung ada masa, mung senelene. Wapa mu tak ambilkan pengajaran daripada orang yang royak padamu. Lalu hari ni fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Hari ni mengkecaklah seksa aku janji tidak ada siapa pun boleh nak membantukan kamu. Kalau gitu ayuhal muslimun, kita nak bina lagu mana umur kita? Nak bina lagu mana muda kita? Nak guna lagu mana rain kita yang gagah ini? Nak guna lagu mana? Pasti kita kena guna dengan ilmu pengetahuan. Pasti kita kena guna dengan cara. Kerana dalam dunia ni kalaulah kita tak ada ilmu, tak ada cara, nescaya kita ni rebah di awal lagi. Kerana sistem dunia Allah Azza wa Jalla nak kita jadi orang tahu. Nak jadi kita ni panyacun, orang reti. Tak sewi kita dok tempat tula. Tak sewi kita gamuk-gamuk nak pakai hidup. Bagaimana kita nak pakai hidup yang berharga ini dengan cara gamuk-gamuk? Kalaulah kereta gagah kita, wak gamuk-gamuknya penuh. Alat-alat elektrik di dalam rumah kita, semua daripada benda-benda mahal. Hingga komputer, hingga telefon, hingga gapo. Guna tak kena cari penuh. Bagaimanakah kita nak guna umur kita? Pasti kita kena ada ilmu pengetahuan. Ayyuhas syababal muslimin, wahai pemuda-pemuda, terutama di kalangan orang lelaki pada akhir zaman ini, ambil pengajaran biar kamu melek dengan ilmu kamu, dengan diri kamu, dengan kedudukan kamu, karena kamu adalah harga di kacamata Allah yang Azza wa Jal, di kacamata syarak. Lepas daripada tu kamu sendiri pasti nak kepada kejayaan, tapi kejayaan yang sebenar melalui agama, melalui cara peraturan hidup yang diredai oleh Allah yang Azza wa Jal. Dengan sebab itu Allah Ta'ala rakyat kita pun senantiasa duk dengar, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia tadi itu ada di dalam keadaan kerugian. Apa Allah Ta'ala kata begitu? Terkadang kita dengar tapi tak masuk di dalam cara memikir kita, tak masuk di dalam hati kita. Apa tu disekatkan oleh gapo? Disekatkan oleh ran. Apa mana ran? Berkarat dosa yang ada di dalam hati kita, karat dosa yang ada dalam roh kita. Sedangkan hati kita dan roh apabila Quran tadi itu kenakan, manestuhkan dia bersera, berkesan, tidak siapa apa boleh rayak. Kerana Allah Ta'ala kata, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Ta'ala waktu turunkan Al-Quran itu adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi dengan sebab rana ala qulubihim, dosa yang pernah benar yang kita tadi itu terkadang tak khabar. Sebab itulah ayyuhal muslimun, Allah Subhanahu wa Ta'ala bandingkan hati yang hidup dengan hati yang mati, perbandingan yang agak kata nampak cerak. Seumpama Tuhan kata, fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli syai'in bahij. Maksudnya tanah yang mati apabila air daripada atas turunkan, maka apabila tanah yang mati itu kena dengan air, dia akan bergerak. Apabila dia bergerak, kemudian dia itu berbiak. Khayai, apabila berbiak dan bergerak, maka disitulah tumbuh-tumbuhan daripada tumbuhan yang beri faedah kepada manusia, dan binatang ternakan yang manusia itu akan pula makan
akan pula makannya binatang ternakan. Begitulah juga ayuhal muslimun, hati manusia kita kalaulah suci menepati tanah yang mati, tetapi apabila diterimakan hujan mari, dia akan bersubur. Hati kita kadzalik, begitulah. Dengan sebab itu hati kita ni, Nabi SAW sabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumi 100 marrah wa fi riwayatin 70 marrah. Tiap-tiap hari Nabi SAW kata dalam kepala hadis sikit, wa innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya dosa tadi itu ataupun kesilapan Nabi tak berdosa, akan tetapi seumpama cumi mata, kalulah dia tu harga mahal sekalipun, tapi apabila kita pakai, ya setuh dengan kabut, kadang dia tu jadi kelabu juga. Begitulah hati. Begitulah hati yang Nabi SAW rayakkan kepada kita. Maka nak buat lagu mana? Hati kita cuci. Istaghfiruh. So kita astaghfirullah fi kulli yaumi 100 marrah, 100 kali. Wa fi riwayatin 70 kali, supaya hati kita tu jadi cuci. Ayyuhas syababal muslimin, sidang Jumaat yang dirahmati, kamu adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kamu tak akan boleh kecak masa muda kali yang kedua di dalam hidupan kamu. Kamu akan jadi orang tua satu hari kalau kamu umur panjang. Tetapi nak guna lagu mana masa tu guna biar kamu molek. Suruh kita tadi itu terutama sekali. Hari ni kita tengok pemuda-pemudi kita makan benda tadi itu, masya-Allah la quwata illa billah. Makan benda agak-agak kata nak masuk ke akal haram. Apa makan perkara yang syubhat, perkara jadi kesamaran. Bagaimana kalau kita nak cerahnya iman kita, nak cerahnya Islam kita, nak cerahnya pandangan kita, nak jadi rapat lagu mana dengan jalan nak pergi kepada syurga, kerana kita makan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat. Apabila dibukakan perkara-perkara yang syubhat, penuh benar di antara pemuda-pemudi. Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala beri amaran kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu mimma fil ardi, makalah daripada perkara yang tumbuh daripada bumi, yang keluar tubik daripada bumi, yang ada di atas bumi. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, kena makan perkara yang halal. Tuhan mendahulu halalan, kemudian tayyibah alik belakang. Dua perkara, ayuhas syabab, wahai pemuda, kamu tadi kena pilih benda halal. Apa benda-benda halal? Yakni benda yang syarak tadi itu izin kepada kita. Makan, minum, pakaian, tiga perkara ni kena benda halal. Apa benda halal? Yakni perkara yang syarak tadi itu halalkan bagi kita. Kalau kamu nak berjaya, dengan nasihat Allah Azza wa Jal, kulu mimma fil ardi halalan. Halal dulu. Janganlah kita makan benda tak halal. Kerana kullu lahmin, Nabi kata kullu lahmin nabata min haram fannaru awla biha. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makan yang haram, maka utamalah daging tadi itu dengan api neraka. Allah, demi Allah, jagalah kita daripada api neraka. Karena neraka tadi itu bukan tempat kesenangan, bukan tempat yang kita nak main-main dengan dia. Tapi kita makan terkadang tak terkabah. Jaga molek pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, lelaki, perempuan, daripada makan perkara yang membawakan kepada kamu tadi kepada api neraka. Seterus daripadanya, bukan sekadar halalan, nak tayyibah. Apa makna tayyibah? Perkara yang jadi manfaat. Hari ni paling kiri, paling kanan, orang ni ada rok huacai tip. Orang ni penyakit dia sen ลือดในสมองตีบ. Orang ni rok huacai. Orang ni nam tahan makในเลือด. Orang ni daripada beberapa penyakit. Awak apa boleh jadi gitu lalu? Budak terkadang kecil umur 15 tak sesuai nak jadi penyakit, benda pelak-pelak tapi jadi penyakit. Awak apa? Kerana kita makan perkara bukan tayyibat.
perkara yang tidak jadi baik bagi jasad kita. Dengan sebab kita halal balap doa. Wak mudah doa. Tak apa asalkan makan. Jangan wak gitu. Kesusahan, kemudarat kita kena tanggung. Orang nak jual semata, tapi kita apa tak pilih. Tapi nak pilih tak boleh, muka kata ilmu kita kurang. Seantara naksuk kita tak ada berjalan. Lagu mana perkara-perkara lagu tu? Sebab itulah daurul masjid. Gerakkan masjid ni kena ada juga mai kerusuh, oprom. Cara-cara nak makan minum, nak lagu mana. Semua perkara kena berlaku, kena pakai kerja sama. Lalu daripada tu Tuhan kata makan benda halal, makan benda tayyibat, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kita ikut jinjak langkah syaitan. Apa mana jinjak langkah syaitan? Guna umur tak tahu apa? Guna umur dalam masalah nak maksiat kepada Tuhan, nak deraka kepada Allah, nak kesenangan dunia, terlupa pada akhirat. Itu mana khutuwatis syaitan. Hawa apa Tuhan lari atas sewa turuk? Innahu lakum aduwwum mubin. Kerana jalan ni itu adalah jalan ni seteru bagi kita yang nyata. Kita kena mari ke dunia tak sebab mereka itu kah? Tak sebab mereka tu kah? Ya memang itulah patut kita itu sedar. Patutlah kita tadi itu ingat akan ajaran kita supaya kita boleh selamat hidup di atas muka dunia dengan cara bahagia dan kita boleh masuk syurga apabila kita meninggal akan ini dunia. Itulah sedikit daripada pengingatan khutbah pada tengah hari yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Wahai manusia, kamu kirakah kata kami menjadikan kamu dalam keadaan sia-sia sedangkan kamu tidak kembali klik kepada kami satu hari? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, hidupan dunia adalah hidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita supaya kita cari kemerdaan Allah Azza wa Jal. Karena dalam kemerdaan Allah ada kebebasan, adanya peluang yang kita nak menyenangkan hati, ada cara mikir yang terbuka, tidak tersutup. Tetapi sebaliknya apabila kita beramal dengan syariat Allah Azza wa Jal, kita akan bahagia dalam dunia dan selamat kita daripada siksaan api neraka di hari akhirat nanti. Barang siapa guna dunia sebagai tempat yang deraka kepada Allah, walaupun dia senang tetapi tidak ada kebahagiaan, walaupun dia nampak luas tetapi sebenarnya dia duduk dalam kesepitan, walaupun dia berasa kata dia tadi itu ada pandangan yang luar biasa, sebenarnya pandangan dia tadi itu tidak membebaskan diri dia daripada dia tadi itu jadi hamba kepada syaitan. Maka tempat kediaman hidup di dalam dunia tidak ada bahagia. Akhirat esok dia kena jumpa dengan siksaan. Maka pilihlah ayuhal muslimun di antara dua jalan, manakah jalan yang bahagia, jalan yang mulia. Dengan sebab itu wasiat Nabi Musa AS dan Nabi kita AS suruh kita tadi itu duduk di atas jalan yang sebenar. Jangan kita tadi itu duduk di atas jalan yang tidak sebenar. Itulah sedikit daripada perkara yang kita boleh mengingati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ شبابنا من أفكار المنحرفة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.